Assalamualaikum. Jadi untuk subtopik 4.2 stoichiometry. So the learning outcome dia refers to calculate the amount of reactant and product from a balanced chemical equation, and then to calculate the calculation involve the reacting masses and moles, and then number 2 is volume of gases at room temperature and STP, standard temperature and pressure, and volume and concentration of solution. Okay, so apa itu stoichiometry, right? So dia berasal daripada perkataan Greek stoichion ataupun element of part. Okay, ataupun dia merujuk kepada pengukuran, mengukur. Okay, measure. So stoichiometry, study of quantitative aspects of chemical formulas and reaction. Okay, chemical formula and reaction to measure mass and volume, right? To measure mass and volume, untuk mengukur jisim dan juga volume daripada persamaan kimia. Baik, cuba kita lihat untuk persamaan di bawah. Okay, stoichiometrical relationship in a chemical reaction. Apa hubungan dia? For example, we have propane C3H8, right? React with oxygen, produce carbon dioxide and H2O. And then after we balance the chemical equation, kita akan dapat daripada persamaan tu 1 mol propin akan bertindak balas dengan 5 mol oksigen untuk menghasilkan 3 mol carbon dioxide dan juga 4 mol air. Okey, kita boleh buat perkadaran ataupun bahasa mudah ni adalah ratio ataupun mole ratio. Mole ratio. Okey, perkadaran nisbah mol. Alright, contoh dia daripada persamaan seimbang kita boleh tuliskan 1 mol propane C3H8 akan bertindak balas dengan 5 mol oksigen gas. Okey, 5 mol oksigen gas. Daripada situ juga kita boleh buat juga perkadaran 1 mol C3H8 juga boleh menghasilkan 3 mol carbon dioksida. Okey, ataupun daripada oksigen kita juga boleh buat perkadaran 5 mol oksigen gas akan menghasilkan 4 mol H2O ataupun air. Okey, right. So sekiranya kita ada amount ataupun bilangan mol sesuatu substance, jadi kita boleh mencari bilangan mol untuk substance yang lain. Contoh, okay, sebagai contoh, katakanlah kita ada 5 mol. Okey, so daripada stoichiometry ni ataupun ratio ni 5 mol oksigen gas, so akan menghasilkan 4 mol air. Sekiranya kita mempunyai 0.2 mol oksigen gas, berapa mol air yang akan dihasilkan? Okey, so ini adalah seperti ratio 5 nisbah 4. Jadi kalau 0.2 maksud dia 0.2 darab 4 bahagi 5. So kita akan dapatlah bilangan mol untuk air yang kita nak cari. Okey, mari kita lihat beberapa case.
Okey, kes yang pertama. Okay, methanol burns in air according to the equation. Okay, and then we balance the chemical equation. So kita dapati 2 mol methanol akan bertindak balas dengan 3 mol oksigen gas, menghasilkan 2 mol CO2 dan juga 4 mol H2O. Okay, ini persamaan yang telah kita seimbangkan. So, okay, if 209 gram of methanol is used up in the combustion, what mass of water is produced? Okay, so dia beri sekiranya kita ada 209 gram methanol yang kita gunakan untuk pembakaran, so berapa jisim air yang akan dihasilkan? Okay, berapa jisim air yang akan dihasilkan? Baik. Okay, kita ada jisim methanol, and then kita akan mencari jisim H2O. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Baik, so daripada jisim methanol kita sebenarnya boleh mendapatkan bilangan mol methanol. Daripada bilangan mol methanol, step yang seterusnya kita akan mendapatkan mol H2O. So macam mana cara kita nak dapatkan mol H2O? Yang ini kita kena buat mol ratio. Mol ratio daripada persamaan seimbang. So bila kita dah dapatkan bilangan mol air, maka kita boleh mendapatkan jisim air. Okey. Jadi maksud dekat situ ada 3 peringkat ataupun 3 step yang kita akan buat untuk dapatkan jisim air. Baik, untuk yang pertama kita nak dapatkan mol methanol. So macam mana kita nak cari mol untuk methanol? So kita ada jisim. Jadi untuk dapatkan mol methanol, maka kita akan gunakan formula mol sama juga dengan mass over molar mass. Jisim bahagi dengan jisim molar. Baik, so berapa jisim methanol yang kita ada? So jisim ni adalah 209 gram. Lepas tu kita dapatkan juga molar mass untuk CH3. Okey, ini adalah molar mass untuk CH3OH ataupun molar mass untuk methanol. Maka kita kira dan kita akan dapat molar massnya adalah 32 gram per mol. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat dia punya bilangan mol adalah 6.531 mol. Okey. Selesai untuk step yang pertama. So kita pergi pula kepada step yang kedua. Step yang kedua. Step yang kedua kita nak dapatkan bilangan mol air. So, bilangan mol air kita kena dapatkan daripada mol ratio ataupun nisbah mol daripada persamaan seimbang. Okey, so daripada chemical equation, so from balance chemical equation, so kita buat ratio di antara methanol dan juga air. So apa nisbah ataupun ratio yang kita boleh buat? Okey, 2 mol CH3OH will produce 4 mol H2O. 2 mol CH3OH akan menghasilkan 4 mol H2O. 2 mol ambil dari mana? Okey, daripada persamaan seimbang ataupun stoichiometric coefficient ni lah. Baik, 2 nisbah 4. Sekarang berapa bilangan mol yang kita ada? Bilangan mol yang kita ada adalah 6.5313.
CH3OH. Jadi berapa mol air yang kita akan hasilkan? Okey. So maksud dia 6.5313 darab 4 bahagi 2. Okey, ke depan ni kita darab. Okey, ke atas ni kita divide. Alright. Jadi 6.5313 darab 2. Jadi kita akan dapat 13.063 mol H2O. Okey, sudah dapat bilangan mol air. Okey, selesai step yang kedua. Baik, kita akan terus pergi kepada step yang ketiga. Okey, step yang ketiga kita akan dapatkan mass untuk H2O. Step yang ketiga kita akan dapatkan mass untuk H2O. Jadi apa formula yang kita akan libatkan? Okey, formula dia adalah formula yang sama untuk kita mencari bilangan mol. Okey, jadi kita rekodkan bilangan mol adalah mass over molar mass. So kalau kita nak cari dia punya mass, so yang ini kita just derive saja. Okey, maksud dia mass bilangan mol H2O darab dengan molar mass H2O. So bilangan mol yang kita dah dapat tadi 13.063 molar mass H2O. Okey, 18 gram per mol. Jadi kita tekan kalkulator, so kita akan dapat 235.13 gram. So kita dapatlah jisim untuk air. Baik, itu adalah situasi ataupun kes yang pertama. So kita tengok pula kes yang kedua. Okey. Sodium react with H2O will produce sodium oxide and hydrogen gas. Baik. So tengok daripada situasi. So 72 mil hydrogen gas was collected from this reaction at room temperature. Okay, at room temperature. Calculate the mass of sodium used for this reaction. Okay, calculate the mass of sodium used for this reaction. Right. So diberi adalah volume untuk hydrogen gas dan kita diminta untuk mencari jisim untuk sodium. Okey, jisim untuk sodium. Right. So apa maklumat yang kita ada? Kita ada volume hydrogen gas, dan yang kedua, so dia state dia pada room temperature lah, RTP. Dan kita diminta untuk mencari jisim sodium. Baik. Samalah juga kita akan buat beberapa step. Step yang pertama daripada volume dan juga RTP. Okey, ataupun daripada sini, daripada molar volume lah. Molar volume. So kita boleh dapatkan number of mole hydrogen. Okey, hydrogen maksud dia daripada molar volume lah. Molar volume. And then bila kita dah dapatkan mole hydrogen, step yang kedua kita boleh dapatkan mole sodium. Okey, macam mana cara dia adalah sama juga macam tadi. Kita akan buat mole ratio. Okey, mole ratio from balanced chemical equation. Dan yang ketiga, daripada bilangan mol sodium, maka kita boleh hasilkan atau dapatkan mass of sodium. Baik, so sama juga akan ada 3 peringkat ataupun 3 step. Okay, step yang pertama,
ya, step yang pertama. So kita nak dapatkan mol hidrogen. So apa maklumat yang kita ada? So kita ada RTP, at room temperature. So at RTP ataupun at room temperature, okay, as we know, of any gas, okay, 1 mole of any gas, okay, 1 mole of any gas. So dalam kes ni adalah hydrogen gas lah. So dia akan menyamai dengan 24 liter. Okay, 24 liter. Baik, sekarang berapa volume hydrogen gas yang kita ada? Kita ada sebanyak daripada equation tadi, berapa volume yang kita ada? Okay, kita ada sebanyak 0.072. Okay, 72 ml kita gantikan kepada liter lah. Okay, 0.072 liter. Right? Jadi berapa volume yang kita ada, ataupun berapa bilangan mol yang kita boleh hasilkan? Maka daripada sini maksud dia 0.072. Okay, ingat bahagian atas kita bahagi, depan kita darab. So bahagi dengan 24. So yang ini kita akan dapat bilangan mol hidrogen. Jadi bilangan mol dia adalah 0.003. Okay, 0.003 mol hidrogen. Okay, selesai step yang pertama. Step yang kedua kita akan buat, ataupun kita akan dapatkan mol sodium. Macam mana kita dapatkan mol sodium? Dengan cara mol ratio. Step kedua kita akan dapatkan mol sodium. Jadi from balance chemical equation, okay, sama juga macam tadi, from balance chemical equation, okay, so kita dapati 2 mol sodium will produce 1 mol hydrogen. Okay, 2 mol sodium akan menghasilkan 1 mol hydrogen gas. Sekarang ni berapa bilangan mol yang kita ada? Bilangan mol hydrogen gas adalah 0.003 mol. Jadi berapa bilangan mol sodium yang kita gunakan? Okey, ingat cross ke depan darab. Okey, atas ni bahagi. Maksud dia 0.003 darab 2. Jadi kita akan dapat 0.006 mol sodium. Okey. So dapat dah step yang kedua, bilangan mol sodium 0.006. Baik. Pergi kepada step yang ketiga, iaitu untuk dapatkan mass sodium. Okey. Jadi sekali lagi untuk dapatkan mass sodium, so formula dia adalah bilangan mol sodium darab molar mass sodium. So bilangan mol dia adalah 0.006 darab dengan molar mass sodium adalah 23. Jadi kita akan dapat jawapannya 0.138 gram. Okay. So, kita dapat dah jisim untuk sodium. Baik. Satu lagi case yang lain. Okay. So determine the mass of iron trichloride if 2.74 liter of 0.45 molar hydrochloric acid used in this reaction. Okay, so this is the balance chemical equation, persamaan yang telah seimbang.
So diminta untuk mencari jisim untuk iron trichloride, jisim iron trichloride. Okey, iron trichloride. So jika 2.74 liter 0.45 molar HCl digunakan. Okey. Baik, so yang ini. So diberi HCl, so cari iron trichloride. Okey, sorry. Okey, bukan sini. Iron trichloride, maaf. Okey, tadi iron oxide. Right. So diberi HCl, so kita nak cari iron trichloride. Baik. So kita ada HCl. Okey. So kita nak cari jisim iron trichloride. Baik. So apa step yang kita akan buat? Sama juga. First step kita dapatkan bilangan mol HCl. And then yang kedua kita boleh dapatkan bilangan mol iron trichloride. Dan bila dah dapat bilangan mol, maka kita boleh dapatkan jisim iron trichloride. So sama juga akan ada 3 step, 3 peringkat lah. Yang pertama, so kita nak dapatkan mol HCl. Oleh sebab data yang diberi adalah dalam liter, volume dan juga molarity, maka kita dapatkan bilangan mol menggunakan formula molarity lah. Okey, N over V. So ini adalah formula molarity. Jadi bilangan mol, so dia molarity-nya adalah 0.45 darab dengan 2.74 liter. Okey. So kita akan dapat bilangan mol dia 1.233. 1.233. So selesai untuk step yang pertama. Step yang kedua sama juga. Kita nak dapatkan mol untuk iron trichloride. Jadi apa cara dia? Sama juga macam tadi, kita akan buat mol ratio from equation lah. Okey, mol ratio daripada persamaan. Okey, from equation ataupun balance chemical equation. Okey, 6 mol HCl will produce 2 mol iron trichloride. Okey. So daripada persamaan simbang, 6 mol HCl akan menghasilkan 2 mol FeCl3. So sekarang bilangan mol HCl yang kita ada, bilangan mol dia adalah 1.233. Jadi berapa mol iron trichloride yang kita boleh hasilkan? Okey, ingat balik ke depan kita darab. Okey, atas ni kita bahagi. So dia 1.233 darab 2 bahagi 6. Okey, so kita selesaikan. Jadi kita akan dapat 0.411 mol FeCl3. So kita dah dapat step yang kedua. So bila dapat bilangan mol FeCl3, maka kita bolehlah untuk cari mass FeCl3. Okey, step yang ketiga, kita akan cari mass FeCl3. So sama lah juga, lagi sekali mass sama juga bilangan mol FeCl3. Okey, darab dengan molar mass FeCl3. Bilangan mol yang kita kira tadi 0.411. Molar mass FeCl3. Okey, kita kira, kita akan dapat 162.4 gram per mol. Okey, so jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat jisim dia adalah 66.75 gram. Okey, so itu sahaja.